Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Kali ini kita sama-sama belajar bab penanda arasan. Mari kita mulakan. Apa itu penanda aras? Benchmark atau penanda aras atau rujukan ialah kaedah yang digunakan oleh syarikat untuk membandingkan prestasi, menilai prestasi, produktiviti dan kualitinya berkaitan dengan organisasi lain yang berkaliber. Ini akan membantu dalam menggalakkan perubahan budaya dalam organisasi, mewujudkan garis panduan kaki tangan, produktiviti, peningkatan prestasi, pengurusan kos dan lain-lain. Sekarang kita fahami konsep penanda aras. Mungkin kita anggap penanda aras boleh membandingkan segala-galanya. Adalah tidak benar jika kita membandingkan sesuatu, tetapi bukan pada kadar atau tahap yang sama pada pandangan diri sendiri. Contohnya ialah membandingkan burger McDonald dengan burger Malaysia. Ia tidak sepadan. Apa yang sepatutnya, penanda aras mestilah boleh mengukur atau membandingkan prestasi sebenar untuk mencipta piawaian baharu atau untuk menambah baik proses. Guna suatu standard, contohnya, dalam bidang yang sama atau yang berkenaan. Sekarang kita pelajari pula apakah jenis-jenis penanda aras. Jenis penanda aras yang pertama adalah penanda aras produk. Jenis ini membandingkan produk keluaran syarikat sendiri dengan produk keluaran syarikat lain dalam kategori yang sama, kejuruteraan aluminium casting. Jenis penanda aras yang kedua adalah penanda aras proses. Matlamat utamanya adalah untuk meniru proses yang lebih baik, untuk menambah baik proses. Data boleh dikumpul melalui proses temu bual, tinjauan, penyelidikan pasaran, lawatan tapak, dan sebagainya. Yang ketiga, penanda aras pesaing. Penanda aras jenis ini ialah perbandingan produk, perkhidmatan, proses dan kaedah pesaing langsung anda. Jenis ini memberi anda cerapan tentang kedudukan anda dalam industri anda dan perkara yang mungkin perlu anda lakukan untuk meningkatkan produktiviti. Keempat, penanda aras fungsi. Penanda aras fungsi ialah perbandingan kepada amalan yang serupa, dalam fungsi yang sama, tanpa mengira industri mereka. Kita sambung lagi dengan yang kelima, penanda aras dalaman. Jika pasukan atau organisasi lain dalam syarikat anda telah mewujudkan amalan terbaik dalam proses yang serupa dengan anda, penanda aras dalaman melibatkan menganalisis perkara yang mereka lakukan supaya anda boleh mencari kawasan yang boleh anda perbaiki dan menjadi lebih cekap. Keenam, penanda aras prestasi. Digunakan untuk membandingkan prestasi melalui pengumpulan dan membandingkan data kuantitatif, iaitu ukuran atau penunjuk prestasi utama. Boleh mengenal pasti jurang dalam prestasi dan menjalankan kajian susulan sendiri untuk menentukan kaedah penambahbaikan yang lebih baik. Ketujuh, penanda aras global. Perbandingan dengan syarikat korporat negara yang berbeza dalam industri yang sama atau berbeza. Perbandingan ini membantu organisasi memperbaiki dari segi piawaian. Banyak organisasi yang berbeza kerana skala perbandingan adalah berbeza di negara yang berbeza. Kelapan, penanda aras strategik. Penanda aras ini menyiasat cara syarikat bersaing dalam pasaran dan piawaian, mungkin daripada industri yang berbeza. Walaupun begitu, kedudukan daya saing dalam industri haruslah sama. Bagaimanakah kita hendak melakukan kajian penanda aras? Di sini saya paparkan turutan proses bagi menghasilkan penanda aras terbaik. Kita mulakan dengan tentukan proses atau amalan sedia ada yang ingin kita bandingkan. Pilih kawasan masalah, kenal pasti penunjuk prestasi utama. Sebagai contoh kita nak bandingkan OEE. Fahami cara proses anda berfungsi dan cara proses kumpulan lain berfungsi. Pilih kriteria prestasi berdasarkan keutamaan. Gunakan contoh tadi, kriteria OEE mestilah melebihi 80%. Selepas itu, kita kenal pasti apakah proses atau amalan terbaik. Untuk itu kita lakukan pengukuran prestasi, tentukan rujukan atau ketua yang bertaraf dunia, cari rakan kongsi luar. Ini semua adalah proses mendapatkan sumber maklumat, iaitu dalam contoh tadi, OEE. Setelah itu, kita menganalisis proses atau amalan terbaik tersebut. Caranya bagaimana? Kita pergi ke gambar, atau melawat tapak atau tempat yang sebenarnya, mengumpul maklumat dan informasi, menilai dan membandingkan maklumat yang diperolehi dengan proses asal kita sedia ada. Sesudah semuanya jelas, terbukalah peluang untuk kita buat satu model proses atau model amalan terbaik di tempat kita sendiri. Kita buat perubahan ketara untuk menambah baik amalan semasa.
Setelah siap, kita tidak akan berhenti di situ. Kita ulang proses atau amalan terbaik ini semula. Kita boleh tetapkan ulangan secara berkala dan masukkan aktiviti dalam jadual aktiviti tahunan kita atau jabatan kita bekerja. Selain itu, kita juga boleh replikasi atau yokotin amalan terbaik tersebut di tempat lain yang serupa. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun penanda aras itu amalan terbaik, namun hati-hati kerana ada bahaya dalam penanda aras. Apa dia bahayanya? 1. Penanda arasan sengaja dibuat untuk tidak mewujudkan kelebihan daya saing syarikat anda. 2. Replikasi atau yokotin kesilapan syarikat yang anda tanda aras tanpa anda ketahui. 3. Kekurangan inovasi, kaizen, dalam industri. Suatu keadaan yang sudah tepu. Sekarang mari kita bincangkan kepentingan-kepentingan membuat penanda aras. 1. Peningkatan prestasi. Meningkatkan kecekapan dalam proses membawa kepada keputusan yang lebih baik dan membantu organisasi mencapai keputusan yang cemerlang. 2. Kerjasama dan perubahan dalaman. Melakukan perbandingan dalaman dan perubahan mengikut proses yang lebih baik dapat meningkatkan prestasi orang lain. 3. Merapatkan jurang. Organisasi dapat mengenal pasti jurang dan mempunyai gambaran yang lebih jelas dari segi kekurangan serta kadar semasa piawaian industri. Ini membantu mereka membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam proses semasa dan bertindak sewajarnya untuk kembali dalam perlumbaan dan mendapat kelebihan dalam persaingan. 4. Mengurangkan kos. Mengurangkan kos pengeluaran atau pemasaran atau kos lain yang berkaitan yang akan meningkatkan lagi keuntungan syarikat. 5. Menambah baik dan memperbaiki kualiti barang atau perkhidmatan. Untuk menambah baik proses yang akhirnya menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik dan peningkatan jualan. 6. Pembelajaran dan penambahbaikan berterusan. Peranan penting penanda aras bagi mana-mana organisasi adalah pembelajaran berterusan yang menghasilkan peningkatan berterusan. Proses itu membawa idea baharu dan membuat pelarasan atau membuang idea dan proses lama yang berakar umbi dalam syarikat. Sekarang mari kita bincangkan suatu contoh penanda arasan. Kita buat perbandingan suatu syarikat 3 Sigma dengan syarikat 6 Sigma. Pertama, syarikat 3 Sigma membelanjakan 15 hingga 25% hasil jualan untuk menanggung kos kegagalan atau defek. Manakala syarikat 6 Sigma hanya membelanjakan 5% hasil jualan untuk kos kegagalan. Kedua, syarikat 3 Sigma bergantung pada pemeriksaan untuk mencari kecacatan defek, manakala syarikat 6 Sigma bergantung pada proses yang stabil untuk mengelakkan kecacatan defek, walaupun nampak serupa, namun ia adalah cara fikir yang berlainan. Ketiga, syarikat 3 Sigma tiada pengumpulan data atau pengumpulan data yang tidak lengkap, manakala syarikat 6 Sigma menggunakan metodologi dan alatan Lean Six Sigma untuk pengumpulan data yang lengkap. Keempat, syarikat 3 Sigma membandingkan diri sendiri dengan pihak yang tidak sama taraf. Manakala syarikat 6 Sigma membandingkan diri mereka dengan yang terbaik di dunia. Dan yang kelima, syarikat 3 Sigma telah berpuas hati dengan pencapaian 99%. Manakala syarikat 6 Sigma tidak berpuas hati walaupun mencapai pencapaian 99%. Baiklah. Kita telah pun menamatkan perbincangan topik penanda arasan. Sekiranya ada yang anda tidak faham, sila ulangi kembali video ini. Setelah selesai sila ambil kuis untuk menguji kefahaman kita dalam topik perbincangan ini. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.